dia bubuh dalam satu sangkak. Sangkak tu dia bubuh atas perut. Sangkak tu dia bubuh atas perut. Lepas tipis tu 2-3 ekor, tak makan 10 hari. Lepas tu apa jadi? Dia kebuk perut. Itu dia hukum manusia fikir. Hak orang putih fikir nak selesai masalah zina. Kalau nak try boleh tak? Tikus itu dia kebuk perut, tak makan 10 hari. Seksa sikit-sikit pada muka dia kata zina sangat. Islam tak boleh. Nak selesai masalah dia pakai cawat besi. Ada anak kunci. Dia suruh ada cawat besi berbagai-bagai jenis. Ada hak terbaik, ada hak nipis, ada anak kunci. Bubuh kat ni, pakai ni, cawat sepeda besi. Pasal apa? Banyak sangat berlakunya rogol, zina. Saya rasa di Malaysia pun dulu ada orang pakai cawat besi. Mak saya arwah Allahyarham, mak saya pernah cerita, dia kata dulu ada orang pakai cawat besi, orang kaya dulu di kampung tu dapat orang putih bagi ikut cawat besi. Selamat lah kata, jalan tengah malam selamat, bawa kunci tinggal di rumah, nak kencing je no. Gelap lah sikit kan. Tapi betul ya. Susah. Pasal apa? Fikir sendiri. No? Mai lah ni ada orang kata hukum hudud tak ada dalam Quran. Hukum hudud ni ulama fiqh saja yang tu pandai-pandai. Takkan lagu tu kot. Dulu orang kata ada 0.001 je hukum hudud. Tak apalah 0.001 pun. Hak tu yang nak buat sikit sangat kan nak buat. Tak boleh buat. Kan? Jadi tak boleh kita nak ikut Yahudi, Kristian. Kita kena ikut hak Islam. Terima dulu. Yang penting terima dulu. Nak buat tu tak apa. Fikir cara macam mana nak buat. Jangan fikir terima pun tak lagi. Lepas tu fikir tak mau buat. Kan? Dah tak terima nak buat apa? Terima dulu. Jangan kita boleh terima hak orang putih. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan. Undang-undang orang putih buat. Orang putih Tuhan kita lah. Tuhan kita orang putih buat kita lah. Kita akan buat orang Melayu buat. Dah, dia kalau tak buat. Pasal apa kita kata kita ni nak bersatu, kita ni nak orang kata apa, nak bagi sesuai, kita kata sesuai. Kita ambil hak orang putih. Sesuai untuk orang Melayu, sesuai untuk Cina, sesuai untuk India. Orang putih buat. Pasal apa hak orang putih buat tu sesuai, hak Allah Ta'ala buat tak sesuai. Orang putih tinggal hukum kan, undang-undang kan. Ataupun kita pergi mengaji hak orang putih, kita nak ikut ni Mak Saleh punya. Mak Saleh pandai, dia pandai. Jadi kita pakat setuju sama-sama, satu hati, satu Malaysia dan sebagainya. Kita pakat pegang yang orang putih. Okey. Semua kata okey. Pasal apa hak orang putih boleh kata okey, sedangkan orang putih tu bukan yang dia buat kita, dia pun support kita juga. Hak Allah Ta'ala tak sesuai, orang putih sesuai. Pasal apa? Pasal minda kita dijajah. Minda kita sudah dijajah oleh orang putih. Mereka nak tinggal kita, dia jajah dulu pemikiran kita, supaya hanya boleh terima hak dia aja baru maju. Boleh terima hak dia saja baru kita aman. Kalau hak Allah Ta'ala buat ni kacau gila. Sebab tu nak bagi padam buang kata nak, kalau kata hukum hudud ni hak Allah Ta'ala, jadi kita kata lawan Allah Ta'ala, jadi dalam kita padam. Ini bukan hak Allah Ta'ala, hak orang buat. Senang. Ini bukan cerita main-main, ini cerita akidah tuan-tuan. Cerita akidah. Cerita kita kena jaga akidah kita. Kita orang yang duk ngaji kitab tafsir, kita kena faham. Tak boleh kita nak ikut orang Yahudi, tak boleh kita nak ikut orang Nasara. Tak payah masuk Yahudi, tak payah masuk Nasara.
Cukup orang Yahudi kata, hampa terima pemikiran kami, hampa terima undang-undang kami, dah cukup. Hampa tolak hukum Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala, dah cukup. Berjaya bagi orang Yahudi. Jadi kita nak kena tolak lawan orang Yahudi. Kita kena kata, kami tetap dengan pendirian kami, kamu tak payah ikut, sudah. Kami nak ikut hak Nabi kami. Ini hak kita nak baca ayat. Allah kata, innaka idzal laminaz zalimin. Kalau kamu ikut Yahudi Nasara, kamu jadi orang yang zalim. Zalim makna apa? Zalim maknanya kejam. Boleh kata zalim tu bahasa Arab. Kejam. Ni apa kejam sangat? Hidup bakar kucing. Kejam, tengok bakar kucing. Kejam. Katok kucing sampai ketak-ketak. Ni apa lah, kejam sungguh. Memang kejam. Tapi lebih kejam lagi orang yang tak terima hukum Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu Dia maha bijaksana. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala yang mencipta alam ni, tiba-tiba kita kata tak sesuai tak sesuai lah nak gerak tangan, nak sebat belakang sampai 100 kali, tak sesuai lah. Kita kata tak sesuai kat siapa? Bukankah hukum ni hukum Allah Ta'ala? Bila kita kata tak sesuai ataupun kita kata tak boleh buat, macam-macam lah ayat kita. Maknanya kita menafikan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kita menafikan kebesaran Allah Ta'ala. Itu yang boleh menyebabkan kita jadi orang zalim. Jangan kita tunjuk kat orang ni, memang hang zalim, hang tak buat. Awak kita tak buat, mana boleh buat sendiri, kan? Boleh buat sendiri apa? Jumpa orang duk zina atau mana-mana, orang duk kedua-duaan, kita tangkap dia, tanya, apa buat ni? Balu tengah belakang 100 kali. Boleh tak? Boleh. Jadi yang boleh buat ialah orang yang memerintah. Okey? Jangan kita kata, hang lah salah, hang tak buat. Jangan kita kata orang salah. Kita juga salah. Pasal apa? Pasal kita bagi mandat kepada orang yang tak buat. Bila bagi mandat ke orang tak buat, kita tumpang sama salah tu. Lah ni, hang tak buat, kami nak hukum hang. Hang turunlah bagi orang lain buat. Saya buat. Saya nak buat sendiri kita. Mana boleh? Kena ada orang yang tertentu yang ada kuasa boleh buat. Faham bukan tak faham? Kalau faham lebih senang. Bukan baca kitab politik siasah dah, baca Quran. Siasah dalam Quran. Faham tak? Ada betul lah kita orang Islam ni. Nak tahu mana lagi? Kalau tak faham dulu tu, tak faham juga, lepas ni tanya saya, Ustaz kata apa saya tak faham ni. Kalau faham, insya-Allah. Kalau faham, Perak nombor 1. Baik. Perak kan nombor 1 walaupun kita duduk di Kedah kan. Sebab banyak orang Perak. Baik. Habis. Habislah ayat tu. Sambung sikit lagi. Saya nak tanya sekali lagi, orang putih ke buat kita, Allah Ta'ala buat? No? Allah Ta'ala buat, no? Habis sambung. Bahawasanya engkau ketika itu bersungguh daripada jumlah segala orang yang zalim. Sebab tiada ikut suruhan Allah. Jadi kita ni kalau tak ikut suruhan Allah ni zalim. Apa saja, bukan hak saya sebut tadi saja. Apa kita hidup seorang-seorang pun zalim. Kita dengan anak kita pun zalim. Dengan isteri kita pun zalim. Dengan suami kita pun zalim. Suami kan suami saja. Kalau isteri kan isteri 4 kali sebut. Kena raikan sahabat-sahabat kita yang ada 2, ada 3, ada 4. Saya baru seorang. Kena raih juga orang 4 kena sebut isteri. Kalau tidak dia kata dia buat
dia buat nanya kat seorang lagi. Kan? Kena adil dengan isteri-isteri kita. Kalau ada rumah ada pasu bunga 10, pasu bunga sini pun 10 juga. Kan? Kalau mesin basuh automatik rumah ni automatik juga. Kalau hak ni manual, hak ni automatik. Zalim. Auto dua-dua. Kalau nasional dua-dua. Tak boleh hak ni bagi tak jenama tempatan je jadi nasional. Pasal hak ni sayang lebih. Mana boleh? Kalau kita nak buat macam tu, saya tak mau buat. Hak depan Allah lah. Kita mana? Kita kata insya-Allah lah. Insya-Allah. Insya-Allah apa tak tahu. Baik. Adil. Kalau tidak zalim, kan? Saya ingat sebelah kata. Biar hari esok saya ingat sebelah pasal apa? Peti air tak sama. Ni beli hak tinggi pada kepala dia. Ni beli hak Allah aja. Badan ni kata anak tak banyak. Betul juga no. Anak tak banyak makan sikit THC. Soalan juga tak? Adil lah. Pasal anak banyak dia kena beli lebih. Kena beli lebih, betul. Hak tu betul. Itu saya suka. Baik. Jadi zalim, nak cerita zalim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayatihi thumma a'rada anha. Siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang yang dibacakan ayat Allah Taala a'rada? Tak mau. Zalim. Zalim. Itu yang paling zalim. Tak ada yang lebih zalim ada tu. Jadi tuan-tuan, kita ni pun buat zalim banyak. Hari-hari kita buat zalim. Kezaliman kat diri kita. Buat dosa zalim. Dalam ayat Quran surah Ali Imran. Ayat ni kita kalau boleh hafal baca dalam sembahyang sunat taubat. Baca dalam sembahyang sunat taubat. Ayat dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat apa saya pun tak ingat. Saya hafal. Tak apa. Baca dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا. Ayat dia 133 surah Ali Imran. 133 surah Ali Imran ayat 103, 134, 135, 136. Kalau boleh baca 1, 2, 3, 4 surah, 4 ayatnya. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh pun sampai ayat 135. Tapi lebih baik sambung 136 lah. Surah Ali Imran. Ayat ni antaranya yang disebut walladzina idza fa'alu fahishatan 133. 133, 134, 135, 136. Kita boleh baca. Kalau tak boleh baca dalam tak hafal, baca lepas sembahyang sunat taubat. Kalau kita tak hafal, baca lepas sembahyang, baca ayat ni. Apa makna dia? Antaranya ayat 134, 135 tu.
walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahishah, melakukan dosa-dosa, kemungkaran, dosa-dosa besar, au zalamu anfusahum, ataupun mereka itu menzalimi diri mereka. Macam mana menzalimi diri sendiri? Buat tatu ke saja, buat tatu zalim kat diri juga, sebab cucu hati kan. Tak, bukan itu saja. Kita buat dosa, zalim diri sendiri, sebab kita bagi rosak diri kita sendiri. Bagi rosak ni bukan kita main tikam perut kita. Kita buat dosa. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, kaki tangan kita dosa. Yang paling banyak dosa mulut. Nabi SAW kata, siapa yang boleh jaga dua benda, antara bibirnya lidah dan antara dua cabang pahanya kemaluan, dia akan selamat. Ini dosa yang manusia buat, yang mula sekali, yang banyak sekali. Pertama sekali lidah. Sebab lidah ni, orang kata lidah tak tulang, ikut suka nak keluar, lucu ikut suka. Dosa dengan orang pun dengan lidah. Dosa dengan isteri kita, dengan suami kita pun lidah. Kan? Kata kat dia macam-macam. Tak tahu nak habaq juga. Tak tahu dia. Saya duk marah kat bini saya dulu. Marahlah. Kita tak tahu jalan, dia pandai-pandai tunjuk kat dia. Sesatnya marah. Dia tak tahu tak sedar habaq, diam. Cengeng. Bini tengah dengan orang baik, kata. Itu perangai orang lelaki, tak semualah perangai orang macam saya lah. Marah, dosa juga. Dosa lah, marah tak kena gaya, dosa. Kawan nak tolong abang, tunjuk jalan, tapi dia pun silap serupa kita juga. Yang kita ni tak tahu nak terima kasih, tu marah kat dia. Tak tahu dia. Tinggal dia seorang, Ustaz? Tinggal dia seorang ke tak? Kalau tinggal dia seorang, dia mau tinggal dia seorang. Tinggal dia cara dia lah. Dia seronok kalau kita tinggal. Seronok. Jangan tinggal. Hidup macam tu. Salah. Salah dengan orang yang lidah ni banyak, kan? Kita kata kat orang, salah dengan orang, lidah juga. Maki hamun orang, lidah juga. Mengumpat orang, lidah juga. Ribah. Nanti kita baca dalam tafsir surah Al-Hujurat. Tuan-tuan balik baca sendiri. Nak sampai surah Hujurat, pasal 30 tahun lagi boleh sampai. Surah Al-Hujurat tu cerita tentang kehidupan masyarakat. Ribah, mengumpat macam mana. Kan kadang-kadang kita kata ni, aku ni kan nak mengumpat. Tahu kata mengumpat dosa, tapi nak tabrik, Arab kata nak melepaskan diri daripada mengumpat gitu. Ni bukan nak mengumpat ni, nak habaq. Padahal dia mengumpat lah. Mengumpat ni tuan-tuan, kejip mata pun mengumpat. Bukan kata lidah saja. Kejip mata bukan mengerat. Kejip mata, kita main mata dengan kawan kita, nak apa kata kawan rumah dah. Kita angkat kening pun jadi dah. Kita jual mulut pun jadi dah. Kita tadi duduk sembang pasal kawan tu, lepas tu dia main, kita angkat kening. Angkat kening pun jadi dah. Itu mengumpat. Dosa kita banyak. Jadi bila kita dosa banyak dengan orang, cara bertobat minta ampun. Dan dalam masa yang sama, kalau para sahabat dulu dia buat satu dosa saja, ikut jalan ke tak mana ke, dia balik pergi masjid ke di rumah ke, dia sembahyang Allahu Akbar, sembahyang sunat taubat. Dan antara ayat yang dibaca ni, baca dalam sembahyang rakaat pertama, rakaat kedua digalakkan kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebab dalam itu ada, saya tak tahu,
Itu di antara ayat yang kita pilih untuk sembahyang sunat taubat. Kalau tak boleh, tak hafal pun, ayat ni baca lepas sembahyang. Apa makna dia? Walladzina idza fa'alu, dan orang yang buat kejahatan fahsyah aw zalamu anfusahum, ataupun dia buat zalim dekat diri dia sendiri, buat dosa, dzakarullah, lalu dia ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka itu memohon ampun di atas dosa yang mereka buat. Dia maknanya wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang boleh minta, boleh ampun selain Allah? Tak ada. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak berkekalan, tidak terus-menerus melakukan dosa yang mereka buat, dan mereka mengetahui bahawa dosa itu adalah dosa yang boleh merosakkan diri mereka. Itu antara ayat dalam surah ni. Jadi sahabat, dia pun sembahyang sunat taubat. Satu dosa buat sembahyang sunat taubat. Kita kalau setiap satu dosa tu kita buat sembahyang, bukan buat sembahyang dosa taubat je. No? Pasal dosa tu kadang-kadang bertalu-talu kan. Dalam 5 minit tu ada 10 dosa. Ya. Jadi kita ni pilihlah. Kita nak buat ikut dosa kita buat, kau tak mampu buat satu dosa, buat jalan pergi sembahyang, pergi. Kerja sembahyang lagi dah banyak dosa sangat. Jadi memadai kalau kita boleh buat sehari sekali sembahyang sunat taubat. Allahu Akbar, ya Allah, ampunlah dosa aku sepanjang hari ini dan yang lepas dan hari ini, ya Allah. Jadi kalau buat begitu, insya-Allah kita sentiasa bersih. Pakaian kita kalau basuh selalu elok bersih. Kalau tunggu seminggu baru basuh, 2 minggu baru nak basuh, boleh kawan dengan orang tidur pergi jalan tu lah. Kita lalu tepi dia pun bau kan? Jadi kalau begitu malaikat nak dekat dengan kita, tama-tama hati kita ni biar begitu bertapuk-tapuk. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kata malaikat takkan masuk ke dalam hati manusia. Kita takkan dapat ilham, kita tidak akan dapat bimbingan. Malaikat tak boleh hampir dalam hati, seperti mana malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang dipenuhi dengan gambar, yang dipenuhi dengan anjing yang menghalang malaikat rahmat masuk. Begitulah hati yang banyak anjing menyalak, kata Imam Ghazali. Anjing dalam hati kita duk salak-salak, malaikat tak boleh nak masuk. Yang kita biar dalam hati kita penuh dengan anjing yang menyalak, maknanya sifat-sifat mazmumah. Kita biar tapuk istighfar lepas sembahyang je. Itu pun pasal itu imam istighfar. Jadi kalau boleh tuan-tuan, 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kau dikikir sikit-sikit. Kemarin hari ni, lepas tu kita, lepas kita istighfar, kita seolah-olah kita basuh baju ataupun basuh badan kita mandi. Sabun apa semua. Lepas tu kita pakai baju kan. Pakai baju kita spray minyak wangi. Spray minyak wangi itu selawat dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu ibarat kita spray minyak wangi. Okey. Lepas tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita perkemas diri kita dengan la ilaha illallah. Baru jadi kemas. Kalau kita biar dia tu hanya buah minyak wangi yang tak boleh lah. Mani dok buah minyak wangi. Jangan boleh. 2-3 kali saja boleh lah. Lama-lama tak mau dah. Tapi ingat, selawat juga boleh menghapuskan dosa. Selawat tu. Jadi ibarat tadi ni bukan kita kata kalau begitu tak boleh selawat lagi, istighfar. Memanglah itu cara dia, tapi selawat juga menghapuskan dosa. Tapi yang paling penting istighfar nombor 1, sebab dosa besar. Dosa besar dibuat tu kena taubat. Tak boleh dekat sembahyang nak turun dosa besar, tak, dosa kecil. Kena sedap diri, kita buat dosa besar baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dekat tu dulu kitab kita ni, ada satu lagi kitab alladzina atainahumul kitab, kita tangguh
sampai ke bulan depan insya-Allah. Tapi bulan depan saya rasa saya akan beri peluang kepada Syekh Rahimuddin akan mai pada hari saya ni. Saya bagi tadi kita jemput Syekh Rahim untuk bagi ceramah ataupun apa-apa saja yang dia nak bagi kitab bulan depan pada 5 hari bulan, hari Sabtu bulan depan insya-Allah. Jadi kita ni ulama nak main banyak ni. Antaranya Habib Omar 24 dan 25 hari bulan di Kedah. Habib Omar daripada Yaman. Kemudian Syekh Awab dia kita akan bawa tempat kita bulan 6 insya-Allah, hujung bulan 6. Mungkin lepas pilihan raya, kalau pilihan raya bulan 6 pilihan raya. Syekh Awab Syekh Awab ni dia akan bagi hadis 40. Hadis 40. Matan baca hadis 40 dan dia bagi sanad hadis 40. No? Ikuan kita tak ni, tak fungsi no? Ikuan tak buka. Tak buka. Selingan ni kita baca doa Sayyidina Osman tadi. Nabi ajak Sayyidina Osman tadi. Kita nak tengok, ingat, kata ingat, jangan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Astaghfirullah. La haula wa la quwwata illa billah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Biyadihil khair wa huwa ala kulli Allah lupa. Biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat pada saya ni tua dah. Lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Astaghfirullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Semua dah hafal. Balik sekali lagi di rumah sampai baca pula 3 kali, malam tadi baca 3 kali, nak tidur baca 3 kali. Esok insya-Allah tak lupa. Kalau lupa rujuk balik. Jangan duk ajak tengok kertas je, dia takkan ingat. 10 tahun pun kalau duk ajak tengok kertas tak ingat. Betul tak? Jadi kita latih. Minda kita ni bila kita doa asah dengan hafalan, dia lagi tajam, bukan lagi tumpui. Kita kata aku ni memang tak boleh dah, tua dah. Tak. Ada orang umur 65 hafal Quran. Umur 65 hafal Quran.
Tak percaya. Allah Ta'ala nak bagi dengan sebab kegigihan dia boleh Al-Quran, tapi bukan Melayu lah, Arab. Dah, bukan bahasa dia, bahasa kalau tuan-tuan dengar orang Arab cakap, kadang-kadang orang Melayu bagus lagi dia baca Al-Quran. Orang Arab cakap kampung tu dia baca Quran bukan betul pun. Tapi dia mengaji pandai ya. Baik, habis. Kita nak habis sikit, kita habis dah, nak habis dah. Nak habis tajuk ni lah. Baik. Muka surat Qadha. Surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi 'ilmihi fid darain amin. Surat 13. Baik. Wa tazawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya itu bang. Ya. Surat 13. Baik. Kita ulang balik sikit. Baris 2, 4, 6, 8. Baris ke 8 tu. Baris 9. 8. Ketahui olehmu hai Talib. Ketahui olehmu hai Talib. Talib ni orang yang menuntut ilmu. Bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Orang yang menuntut ilmu ni ada 3 perkara. Pertama, seorang menuntut ilmu kerana jahil ilmunya. Kita kena Jawa-Jawi, jahil. Orang menuntut ilmu ada 3 perkara, 3 jenis. Yang pertama, dia menuntut ilmu kerana jahil ilmunya. Bukan jahil, jadi. Kerana jadi ilmunya. Dia nak jadikan ilmunya bekal di dalam akhirat. Jadilah, bukan jawi. Tukar jadi dal. Jadi ilmunya bekal di dalam akhirat. Dia nak jadikan ilmunya bekal di akhirat. Dan tiada menghendaki ia melainkan kerana Allah Ta'ala. Dia menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Apa kerana Allah Ta'ala? Maknanya dia nak cari keredaan Allah Ta'ala. Bila dia belajar, dia tahu. Bila dia tahu, dia boleh buat ikut macam mana yang Allah Ta'ala suka, maka dia akan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Maknanya kita pakai baju ataupun kita mula tadi niat kita mandi lepas sembahyang subuh, kita mandi, ataupun sebelum sembahyang subuh kita mandi. Hari ini hari Sabtu aku nak pergi mengaji. Nak pergi mengaji ni pasal apa? Kalau aku tak pergi sekejap lagi, orang kata aku ni tak istiqamah. Celup-celup tak main, saya tak main. Aku kena pergi, nanti orang kata macam-macam. Orang kata kita ingat boleh, tak boleh, begitu tak boleh, begitu mana boleh. Tak ci, cup. Tak ci. Cup tak ci. Ni apa boleh? Tajwid. Sebab tu kita kata tajwid selalu. Aku nak pergi mengaji ni sebab aku ni nak pergi reti. Nak reti apa? Reti macam mana nak buat ibadah. Reti macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Reti macam mana reti nak ikut syariat Nabi SAW. Kerana bila aku tahu, aku nak buat ikut macam mana Allah Ta'ala suka. Bila Allah suka, takkan dia nak buah pulang mata. Lagu tu kau betul balik. Kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Bila kita tahu, macam kita tahu kelebihan doa tadi yang Syekh Badruddin bagi. Orang yang tak main dia tak tahu, baca pada kan. Jadi kita dapat tahu, kita boleh baca. Pahala dia dapat di akhirat. Ajrun kabir, ganjaran pahala yang besar. Besar tu di mana kita dapat? Di akhirat. Dunia kecil. Dunia ni besar mana? Rumah besar, kita mati tak bawa rumah masuk dalam kubur. Bini segok, kita mati. Kau kata bini, ikut aku bilang kubur mau dah. Tak mau, kita cakap dengan dia pun tak boleh lah. Dia teriak sak kerja. Lepas tu balik rumah senyum. Dia kata banyak dia tinggal. Tak beda seorang sikit. Dan ada orang bawa gelang mai dia masuk dalam kubur. Tak ujung kepala 5 orang. Tak ujung kaki 5 orang. Ni malaikat nak tanya ada gelang mai banyak mana? Tak.
Tinggal di rumah sat lagi anak api kubur dia teringat dah aku tak ke mana dah tadi. Mak aku simpan. Dia teringat tu. Duduk dia kubur teringat dah. Anak beli kat anak. Dak tak bawa, anak tak bawa, mai tak bawa, yang bawa pahala. Dia dah pahala. Yang kapan pun kita bawa kadang-kadang bukan duit kita. Kan? Orang bagi. Aku bagi tabaruk, bagi sedekah, gaban. Baik. Dan di akhirat maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan. Orang yang dapat kemenangan ini di dalam dunia dan akhirat. Orang yang belajar yang macam ni yang dapat kemenangan dunia akhirat. Dunia dia menang, akhirat pun menang. Dunia benar macam mana? Sebab bila dia ada ilmu, orang tak tipu dia. Syaitan tak boleh tipu dia. Yahudi tak boleh tipu dia. Kristian tak boleh tipu dia. Ada ilmu. Kan? Kebangsaan tak boleh tipu dia. Asabiyah tak boleh tipu dia. Orang jahil tak boleh tipu dia. Dia tahu selok-belok permainan syaitan, dia tahu. Nafsu tak boleh kontrol dia. Dia kontrol nafsu. Dan akhirat, bila dia baik di dunia, di akhirat dia dapat ganjaran. Iaitulah yang dinamakan muttaqin. Itulah orang yang muttaqin. Seperti firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala amat kasihlah akan orang yang muttaqin. Allah Ta'ala kasih kepada orang muttaqin. Allah Ta'ala tak kata Innallaha yuhibbul jahilin, Innallaha yuhibbul zalimin. Tak ada. Innallaha yuhibbul fasiqin. Tak ada. Innallaha yuhibbul muttaqin. Baik. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ayat Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan apabila oleh kamu ambil. Pasal apa dia tulis apabila? Ambil. Dan ambil. Tazawwadu, ambil bekal. Oleh kamu bekal di dalam akhirat. Dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat. Maka bahawasanya yang terlebih baik daripada bekal itu, iaitu takat. Oh, takut tak? At-taqwa, takut. Takut. Takatlah. Eja lama tak alif kat ta takut. Eja baru tak alif tak waw ta. Sebab tu kena bawa orang muda main mengaji juga. Kalau harap orang-orang lama yang mengaji, esok dia tinggal orang muda tak tahu baca. Kena ada orang muda main, no? Ada orang muda tak? Ada kan? Orang muda ada. Ya. Muttaqin tu makna apa? Muttaqin ni orang bertakwa. Ya. Jadi dia cerita kat kita makna takwa. Mana? Baik. Berbekalah kamu. Watazawwadu. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Diterjemah jadi takut. Pasal apa takut? Takwa tu takut. Takwa ni takut pasal apa? Bila kita takut, kita takkan buat dosa. Takutlah neraka, no? Takkan nak buat dosa lagi kalau kita takut masuk neraka. Takut akan Allah Ta'ala. Takut ke Allah Ta'ala. Kita kalau takut kat rimau, kita lari. Takut kat anjing, kita lari. Tapi kalau takut ke Allah, kita makin dekat dengan Allah. Sebab tak ada siapa yang boleh selamatkan kita melainkan Allah. La malja'a wa la manja illa ilaih. Itu doa kita baca. Tidak ada tempat luju, tidak ada tempat untuk kita nak berlindung daripada azab Allah melainkan dengan rahmat Allah. Kita takut azab Allah, kita kena dekat dengan Allah Ta'ala. Takut dengan rimau, tunggu.
Bermula makna takwa itu, ni cerita ada makna takwa tadi, iaitu mengeratkan taat. Mengerjakan. Ada kalau ejaan baru ada alif, mengerat itu. Iaitu mengerjakan taat dan menjauh akan maksiat. Menjauh. Seperti ni kitab lama ni kalau bagi kat orang muda ada di sekolah lagi ejaan baru lah ni, tobat tak dia baca. Sebab tu kita kena bagi dia boleh baca. Dia baca seberat itu teruklah. Menjauh akan maksiat seperti yang lagi tersebut makna takwa. Itu di dalam kitab ini insya-Allah. Dia kata dia akan cerita dengan hurai makna takwa pada bab yang akan datang. Dalam ni dicerita secara ringkas, iaitulah makna takwa itu ialah jauh, mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Itu makna takwa. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan yang disuruh, menjauhkan yang dilarang. Itu makna secara umum. Kalau kita buat yang Allah Ta'ala suruh, maknanya kita jadi orang takwa. Itu dia, no? Kita tinggal yang Allah larang, kita nak jadi orang takwa. Habislah. Kedua, habis sifat kedua. Jadi pertama, kedua, seorang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia. Dia nak bagi dapat dunia. Ilmu dia tu, dia kata kalau aku ada ilmu, senang aku. Ada ilmu ni aku boleh gaya, ada ilmu ni aku boleh dapat pujian orang. Aku ada ilmu ni orang pandang mulia kat aku. Aku ada ilmu ni orang bagi nantu, orang buat nantu. Orang dulu kalau lah Tok Lebay hak ngaji banyak sikit, dia kata aku kena bagi jadi menantu. Jadi dia pun mengaji nak jadi Tok Lebay supaya jadi menantu. Siapa-siapa Tok Guru ke. Jadi ilmu dia untuk dunia. Dapat pujian orang, kita mengaji, orang kata aku ni ngaji. Jadi orang main kawan dengan aku. Dunia tu. Apa saja yang bukan akhirat dunia, yang bukan untuk mendapat ganjaran di akhirat dunia lah. Dan kerana dapat kemuliaan dan kemegahan. Sudah kita jadi ilmu ni, dan kita mengaji dapat ilmu, kita jadi orang mulia. Mulia apa? Di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Jadi mulia di sisi Allah tak apa. Mulia ni maknanya orang muliakan kita, orang hormat kat kita. Apanya ada pada kita suruh orang hormat kat kita? Ini payah nak buat tuan-tuan. Kita ni ego. Belagak. Kalau orang tak hormat kita, kita rasa dia ni apa buat aku macam tu. Kita ni siapa sangat yang perlu dihormati? Sampai kadang-kadang kita merajuk kat orang sebab orang tak hormat kita. Kalau orang tak hormat kat Allah Ta'ala, kita tak rasa apa. Kata macam-macam kat Allah Ta'ala, kita rasa dah tak tahu. Tapi kalau orang jentik tinggal dengan kita, orang jentik hidung kita rasa. Memanglah siapa tak rasa kata kalau jentik hidung. Jentik telinga. Sebab kita ni ada sifat nafsi, sifat kita jaga diri, maruah kita. Maksud saya ialah jangan kita gunakan ilmu yang kita belajar untuk mendapat keduniaan, mendapat kemuliaan. Mengajak pergi orang bagi bulak RM50, RM100, satu niat. Start kereta satu, nawaitu an ahsula alal fulus. Memanglah zaman hari ini mengajak ke mana pun orang hulak duit. Ini menjadi kebiasaan, satu tanda orang kata terima kasih bagi duit. Tapi tak boleh kita niat aku ni kalau tak pi tak dapat 50. Kalau aku pi aku dapat 50. Tak pi rugi sebab tak dapat RM50. Kalau lagu tu dunia duk ngajak kita apa semua, tapi
hak dia hasil dia duit saja dapat, di akhirat tak dapat apa. Itu yang takut ni untuk orang yang mengajar. Untuk orang belajar dan untuk orang yang mengajar lebih-lebih lagi. Hak belajar pun tak boleh, tambah yang mengajar. Jadi bahaya. Jadi kita kena muhasabah selalu. Ni ujian untuk orang mengajar. Sebab orang pergi mengajar di masjid surau, orang bagi RM50 lah ni. Kurang-kurang RM50. Jauh lagi 100. Jauh lagi 300. Jauh lagi jauh, makin jauh lagi banyak kan. Tapi jangan fitnah pula. Semua ustaz mengajak nak duit. Jangan fitnah. Tu fitnah ustaz pula. Dia tu kalau tak bagi duit, dia tobat, dia tak main. Bagi RM10 sekali tu lagi. Jangan. Memang ada tu habaq niat serah kat dia lah. Dia dengan Allah Ta'ala. Kita hukum mengikut yang sahih. Kita bagi lillahi ta'ala. Tanda terima kasih ustaz yang mengajar kami. Kalau ustaz tak main kami jahil, terima kasih. RM50 tak cukup tuan-tuan. Nak banding kita dapat akhirat tak cukup RM50. Kita kena baca lagu tu pula. Jangan kita datang dia main kena ikhlas lah, dia bagi dia apa kat dia. Lagu tu pula dah. Itu hak kita nak ucapan terima kasih. Tapi hak bahagian orang hak main mengajar ni pula, dia tak boleh qasatkan duit yang orang nak bagi. Walaupun boleh terima, tapi kena jaga. Aku terima ni, duit ni aku guna untuk bajikan juga. Minyak kereta lebih lagi. Bagi tu lebih minyak kereta kan. Tapi RM30 kita kata, RM30 aku bagi buat kebajikan juga. Tak apalah. Masalah hukum terima duit tak terima tu jelas boleh terima. Tu tak payah dipertikaikan. Jadi kalau orang tak bagi, jangan duk balik susah hati. Aku pergi ceramah bukan min berai. Upang dia tak bagi dah air tak minum. Saya pernah tuan-tuan, pernah pergi ceramah, depa terlupa kot nak bagi duit kan. Kita selalu nak bagi salam tu orang hulu orang duit sampul kan. Kita suruh salam tak ada sampul sekali lagi. Tak ada sampul 3 kali balik. Tak lah sampai 100 nampak je tu. Ceramah bukan kuliah, ceramah. Tempat tu tak pernah panggil, dia panggil sendiri saya pergi. Lepas tu dia hantar kat kereta gitu lah. Tapi kita fikir tak apalah, ikhlas lah. Tapi dia ingat kamu. Ingat sampai lah ni tempat tu tak bagi dia. Tak boleh nak kikir. Aku yang ingat. Nak jaga tu setan tu main. Ingat lah tempat tu tak bagi dia. Ingat. Kalau dia panggil hampir lah, pergi pula. Saya pergi pula tempat tu. Kali kedua dia pergi. Tak usah sebut dah tempat mana. Ceramah Maulid Nabi. Takkan kita pergi ceramah Maulidin Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, sebut pasal Nabi, nak bayar RM50 tu kita puasa, orang tak bayar kita puasa. Lemah perut. Padahal majlis Nabi. Nabi dakwah tu bukan dapat duit pun. Fikir begitu ubat hati kita boleh. Aku tak dapat RM50 tak apa, boleh dapat di akhirat. Itu yang dah jadi ubat kita. Kalau tidak tu aku tak pergi dapat ni. Upang pun tak pergi. Tak ikhlas, tak dapat apa tuan-tuan. Tak dapat apa. Dapat pujian boleh jadi. Ustaz tu ceramah sedap, ustaz tu pandai. Kalau orang tu lah, saya tak pandai. Ustaz tu ni orang puji kita. Buat apa? Kalau kita tak betul. Ini yang kita so. Kurang-kurang yang muhasabah. Saya baca ni muhasabah untuk diri saya juga, bukan untuk orang yang mendengar saya. Kalau tidak, habis. Sebab tu kita tasawuf mengubah hati. Baik. Dah pukul 11 lah. Baik, kita sini. Dan kemegahan dan kerana dapat artinya. Jadi artinya pula. Ataupun arti. Kerana dapat hartanya. Dapat duit lah. Maka mereka itu sangat jahat. Ni yang takut ni. Orang yang belajar kerana nak dapat duit. Ni ada. Kita pesan kat anak kita ngaji sekolah agama. Ngaji elok jadi ustaz, jadi profesor, disebut duit banyak.
Jaga. Kita hantar anak kita pergi mengaji, terutamanya mengaji agama. Jangan kita niat dia nak jadi apa-apa. Niat dia ni jadi orang baik. Sudah. Jadi orang soleh. Dan kita jaga orang mengaji elok nah. Sebab itu akan menjadi tujuan anak kita. Esok jadi apa-apa. Beli kereta besar. Beli bagi kat ayah. Lagi teruk. Maka jika dikekal akan kosaknya